44. Hari tu kita sampai 43 kan? Ada soalan tak nak tanya? dy dx. Yang cikgu bagi latihan hari tu sampai muka surat 43. Ada soalan nak tanya tak? Semua soalan boleh buat? Semua soalan boleh buat? Boleh. Betul? Yang tak tanya ni senyap je ni. Buat ke tak buat? Okay, tak apa, tajuk buat, bagus. Okey, tajuk pembezaan ni cikgu tak nak collect dulu. Okey, awak buat dulu modul 1. Modul sukatan membulat tu, yang belum buat hantar. Yang dah buat teruskan saja. Okey. So, kalau tak ada masalah, okey, hari tu cikgu bagi latihan sampai muka surat berapa ya? Sampai muka surat 44 cikgu. 44 dah bagi dah, 44 Dah. Sampai sinilah nombor 2, nombor 3 Ya. Okey, bagus. So, hari ni kita sambung pembezaan hasil darab dan hasil bahagi. Tengok muka surat 44 ni. Yang ini kita nak sambung Okey, hasil darab dan hasil bahagi macam mana? Okey, aktiviti penerokaan ni okey, awak boleh, nanti kita boleh go through lah nanti Okey, so cikgu nak tunjuk dulu. Ini adalah rumus untuk tengok, nampak tak? Kalau cikgu laju sangat awak tegur Okey. Ini adalah rumus untuk hasil darab. Hasil darab. Ini rumus dia. Hasil darab katalah kita ada Y sama dengan U darab V. So, dy per dx sama dengan du per dx darab dengan dv per sini tambah. Sini tambah, bukan darab. Ini tambah. Tambah dengan dv per dx. V, sini V. Cek sini rumusnya macam ni. Kat sini V, kat sini V, kat sini U. Kalau V dengan du, kalau U dengan dv. Ini sebenarnya. So rumus ni cikgu akan tunjukkan cara guna dia. Okey, kita tengok example muka surat. Kita tengok satu contoh lah Okey, contoh 8 ni. Tengok contoh 8. Contoh 8. Okey, bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey, kita ada X kuasa 2 tambah 1 darab dengan X tolak 3 kuasa 4. Okey, so yang ini kita kena namakan dulu mana satu U, mana satu V. Ini adalah hasil darab, betul tak? Ini ungkapan yang pertama didarab dengan ungkapan yang kedua. Ini adalah hasil darab. Okey, kalau cikgu namakan, katalah cikgu kata ini U. Yang pertama ni U, yang kedua ni V. So kalau U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. So kalau du per dx berapa? Du per dx macam mana? Yang baru masuk, yang tak pernah masuk ni, awak ingat Y sama dengan AX kuasa N dy per dx sama dengan N turun bawah, A letak kat bawah, didarabkan X kuasa N tolak 1. Ini formula untuk pembezaan. So kalau kat sini U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. So du per dx adalah berapa? 2 ni turun ke bawah, 2x sahaja. 1 ni tak ada sebutan X. Kalau tak ada sebutan X, kosong lah. Okay, dan V sekarang ni adalah X tolak 3 kuasa 4. Okay, so dv per dx adalah 4 turun bawah X tolak 3 kuasa 4 tolak 1 kuasa 3. Okay, faham? 4 turun bawah kan? Okay, 4 tolak 1 kuasa 3. Didarab dengan, kalau kita beza yang kat dalam ni adalah 1. Kalau kita tak tulis pun tak apa. Kalau 2 kat sini awak sudah tak 2 lah. So awak akan dapat 4 X tolak 3 kuasa 3. Okay, dan kalau kita guna rumus pembezaan, rumus ni tadi. Rumus apa tadi? Rumus hasil tambah. Dy per dx sama dengan V du per dx tambah U dv per dx. So dy per dx adalah V sekarang apa V? Ini V. Nampak ni? Ini V. V adalah X tolak 3 kuasa 4. So du per dx 2x. 2x darab dengan 2x.
And then ditambah dengan U sekarang adalah yang ni U. X kuasa 2 tambah 1. Dan dV per dx kan, dV per dx darab dengan 4 X tolak 3 kuasa 3. Okay, faham tak? So kita permudahkan lah. Letaknya kat depan, 2x letak kat depan, X tolak 3 kuasa 4. Yang ini pun boleh tambah 4 letak kat depan, X kuasa 2 tambah 1 X tolak 3 kuasa 3. Dia akan saja jawapan dalam bentuk macam ni. Sebab kalau kita nak kembangkan banyak ni, kuasa 4, kuasa 3 banyak. So biarkan saja jawapan dalam bentuk begini. Inilah dia dy per dx untuk hasil darab. Hasil darab. Hasil darab. Okey. Ini rumus hasil darab. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh ambil gambar ni. Kalau nak ambil gambar, boleh ambil gambar ni. Tengok cara cikgu dengan cara buku teks, ada dua cara. Okey. Dah ambil gambar dah. Okey, seterusnya kita tengok contoh B. Contoh B. Tengok contoh B. Contoh B. Cikgu guna kat warna lain lah. Okey. Contoh B. Kita ada 3x tambah 2 didarab dengan 4x tolak 1. Okey, bila ada punca ni, kita punya jalan kerja nanti terbatas. Jadi kalau punca ni kita kena gantikan dia sebagai apa? Siapa tahu? Sebagai apa? 1/2. Kuasa 1/2. Okey. X tambah 2 didarab dengan 4x tolak 1 kuasa 1/2. Okey, lebih mudah. So macam tadi juga kita namakan mana U, mana V. Okey, kita namakan, katalah yang ini adalah U, yang ini U, ini V. So U sama dengan 3x tambah 2. So du per dx berapa? Du per dx berapa? Ada sebutan x kat sini berapa? 3. Du per dx adalah 3 saja. Okey, betul tak? 3x tambah 2 du per dx dia 3 saja. Macam ni, y sama dengan 3x. So dy per dx, 3 ni adalah kuasa 1. So 1 letak kat bawah. 1 darab 3 darab x kuasa 1 tolak 1. 1 darab 3, 3. X kuasa 1 darab 1, x kuasa kosong. X kuasa kosong adalah 1. So awak akan dapat 3 saja. Jelas? Jelas tak? Ya, cikgu, jelas. Okey, dan V sama dengan, okey, V adalah 4x tolak 1 kuasa setengah. Okey, dv per dx setengah ni turun bawah. 4x tolak 1 kat atas ni setengah tolak 1. And then didarab dengan awak dv per dx kan yang dalam kurungan ni. Darab dengan berapa? 4 4x kita bezakan terhadap x, kita akan dapat 4. So awak akan dapat berapa? Ni 4 dengan 2, ni boleh mati 4 dengan 2 akan dapat 2. So awak akan dapat 2 4x tolak 1 kuasa negatif setengah. Okey, ataupun awak boleh tulis 2 per 4x tolak 1 kuasa setengah. Okey, boleh tak? Mana-mana satu lah. Okey, ini baru dv per dx kan. So sekarang kita nak cari dy per dx. Okey, nak cari dy per dx. Nak cari dy per dx. Formula dia v du per dx tambah u dv per dx. Kalau dia darab kat sini tambah. Okey. So kita masukkan yang kita dah dapat tadi. So v tadi adalah ni, v 4x tolak 1 kuasa setengah. Du per dx adalah 3. Darab dengan 3. And then ditambah u adalah ni 3x tambah 2. And then dv per dx yang ni. Darab dengan 2 per 4x tolak 1 kuasa setengah. Okay, boleh kita permudahkan? Kita mudahkan ni, just kita masukkan balik lah dalam, letak kat depan nombor bulat ni letak kat depan. 3 4x tolak 1 kuasa setengah. Okay, tambah kat sini 2 3x tambah 2 per
Kalau tak nak per pun boleh, awak letak saja 4x tolak 1 kuasa negatif setengah. Kuasa negatif setengah. Kalau tak nak per pun boleh. Okay, so yang ini kita boleh faktorkan lah. Okay, kita boleh faktorkan. Mana kita nak faktorkan? Okay, yang ni. Okay. Okay, kalau kita faktorkan apa yang sama ni? Oh, tak boleh faktor. Tak boleh faktor sebab 4x kuasa setengah. Kat sini negatif 4x kuasa setengah. Okay, biarkan jawapan dalam bentuk macam ni lah. Okay. Boleh jelas tak? Boleh faham tak? 3 darab 2. Okay, kalau kita tengok jawapan dekat maka okay. Tengok jawapan dekat buku teks awak tu. Ini soalan lain ke? Okey. Oh, yang ini dia kuasa kan? Okey, dy per dx. Okey, kita tengok soalan dalam buku teks awak. Jawapan dia. 3x tambah 2 4x. Okey, 3x tambah 2. Okey, dia keluarkan du per dx dia 3. Okey, ini betul du per dx 3. Okey. Kemudian dv per dx 1/2 setengah x 4x. Okey, dah dapat dapat sini kan? Okey, dapat yang ni. Dapat yang ni. Okey, kemudian dia pemudahkan kat sini. Dia masukkan balik u dv per dx. Oh, cikgu terbalik, tak apa. v du per dx. Sama Dia pasangan dia kalau v mesti dengan du per dx. Kalau u dengan dv per dx. Tapi bila kita tambahkan depan ke belakang dia akan jadi samalah formula ni Formula ni sama Okey, yang ini sebab dia letak punca kuasa So bila kita letak punca kuasa, betul lah. 3 sama. Okey, betul tak? So kalau cikgu letak punca kuasa lagi 3 punca kuasa 4x tolak 1 tambah dengan 2 3x tambah 2 per punca kuasa 4x tolak 1. Okay, sama Ini sama dengan ni. Sama. Okay. So yang ini dia pemudahkan lah. Dimudahkan dalam bentuk terakhir ni kita dapat yang ni. Okay, jelas tak? Faham Cikgu nak compare jawapan cikgu dengan jawapan buku. Okay, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak? Semua ada kat sini. Siapa dah 16 orang? 16 orang. Kelas awak ada 24 Okay, siapa yang baru masuk ni? Siapa yang baru masuk tadi? Cikgu ada cerita pasal apa? Pasal ni, markah PBD ni. Markah PBD. Siapa yang nanti awak hari Isnin dan Selasa awak datang sekolah, awak ambil pandu lalu, cikgu bagi tajuk sukatan membulat. Okay, jadi tolong buat dan hantar sebelum hari Jumaat awak hantar. Okay, sebab hari Jumaat tu last date lah saya akan bagi Google Meet dekat kelas awak sebab lepas tu saya pergi marking Okay, so sampai awak buka sekolah nanti saya tak ada kat sekolah. Okay, jelas? So saya harap awak boleh buat ni yang baru masuk ni, tolong buat cikgu serius, cikgu bukan main-main. Kalau awak dapat TP1 lah cikgu bagi Buron, Aina, Ashwini ni ramai ni. Orang yang sama je hantar ni, cikgu tahu orang yang sama je hantar, subjek lain pun sama. Okay, so itu untuk markah PBD. Okay, boleh Boleh? Siapa lagi ada dalam ni? Dah, yang lain tak masuk. Darwin, okay, siapa lagi dalam ni? Okay, seterusnya. Okay, tengok hasil tambah, hasil darab lagi ni. Contoh 9. Tengok contoh 9. Okay, kita guna warna lain pula. Okay. Contoh 9 ni. Dia suka bagi punca kuasa ni Diberi y sama dengan x didarab dengan punca kuasa x tambah 3. Ini adalah hasil darab. Ini x didarab dengan yang depan ni. Okay, bila punca kuasa macam ni, kita tak boleh nak kembangkan tau. Jadi kita kena tukarkan dia jadi kuasa setengah. Kuasa setengah. So, step pertama kita tukarkan dia kepada kuasa setengah. Step kedua kita namakan mana u. Katalah kita pilih u ni sama dengan x. U sama dengan x. Dan v sama dengan x tambah 3 kuasa setengah.
Okay, so du per dx ni berapa? Kalau x saja du per dx dia berapa? Apa nombor depan x ni? 1. So du per dx dia 1. Dan dv per dx pula setengah turun bawah. X tambah 3. X tambah 3 kuasa negatif setengah. Darab dengan 1. Sebab kita dy dx kan dia kat dalam ni akan dapat 1. Faham tak? Kalau awak tak buat latihan, awak memang susah nak faham benda ni. Awak kena buat latihan baru boleh faham benda ni. Okey, dan kita guna rumus. Kita guna rumus pendarapan. Dy per dx adalah u dv per dx tambah v du per dx. Gunakan rumus hasil darab. Rumus hasil darab. Okey, gunakan rumus ni. So dy per dx adalah sama dengan u dia tadi x. U tadi x. dv per dx yang ini. dv per dx 1 per 2 x tambah 3 kuasa negatif setengah. And then ditambah ikut rumus v dia adalah x tambah 3 kuasa setengah. Dan v du per dx adalah 1. So kita pemudahkan kat sini. Kita pemudahkan, kita akan dapat apa? Yang ini akan dapat x per 2 punca kuasa x tambah 3. Betul tak? Yang pertama. Ditambah dengan punca kuasa x tambah 3. Okay? Kita dapat macam ni je lah. Faham tak? So yang ini kalau nak permudahkan juga, kalau nak pemudahkan juga, nak bagi sama sebutannya, sebutan bawah dia sama, awak boleh pemudahkan. Maknanya dia semua kat bawah ni kena darab dengan 2. Ni punca kuasa. Ini persatu kan? Ini persatu kan? Nak bagi dia sama, macam pecahan, kita nak bagi dia sama, kita darab dengan punca kuasa x tambah 3. Ini pun bila punca kuasa darab punca kuasa, dia akan jadi kuasa 2 lah. Dia akan jadi kuasa 2 lah. Kuasa, tak ada kuasa lah. So akan dapat apa? Ini awak dapat ni, awak akan dapat 2 kan. 2 ni kan dekat bawah lah. 2 ni memang kekal dekat bawah. So yang ini akan dapat berapa? X saja. Sebab dia dah ada kan. Ditambah dengan yang ini, awak darab dengan yang ini, awak dapat dengan x tambah 2. Okay, x tambah 3. Faham? Faham tak ni? Senyap je ni. Saya cakap seorang-seorang ke? Okay, kalau awak nak pemudahkan lah. Okay, kalau pemudahkan awak dapat macam tu. Kalau biar saja jawapan macam ni pun tak apa. Okay, sebab dy dx ni kita nak kena tengok pada soalan. Kegunaan dy dx ni. Ada banyak guna dia. Kalau awak tak nak kembangkan, okay, awak biarkan saja macam ni. Okay, faham tak? Boleh jelas tak? Ini untuk formula hasil darab. Boleh ambil gambar ni, share dalam kelas. Ramai tak masuk ni. Boleh ambil gambar sekarang? Crop gambar ni, share dalam kelas. Ramai tak masuk ni. Boleh? Dah ambil dah? Jelas tak? Hello? Ada tak ni? Jelas cikgu, jelas. Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau jelas, boleh tak cikgu sambung dengan petua hasil darab? Boleh tak? Hasil darab tadi, ni hasil bahagi. Petua hasil bahagi. Ini adalah petua hasil bahagi. Tengok muka surat buku teks awak. Muka surat apa ni? 45. Okey, nampak ni? Petua hasil bahagi ni. Beza dia dengan hasil darab. Okey, dia mesti V dululah kat depan. Okey, cikgu ringkaskan. Petua, tengok sini. Petua hasil bahagi. Okay. Okay, dy dx dia adalah v dulu kat depan. Du per dx tolak u dv per dx dibahagi dengan v kuasa 2. Ini rumus dia. Dia berbeza dengan hasil tambah tadi. Hasil tambah tadi rumus dia kat atas je kan. Ini ada pecahan. Yang ni ada pecahan. Penting ni rumus ni penting. Memang ada diberi dalam peperiksaan, tapi awak kena tahu bagaimana nak guna dalam peperiksaan. Okey, tengok contoh. Contoh A. Kita ada
Y sama dengan 2X tambah 1 bahagi dengan X kuasa 2 tolak 3. So kita namakan yang atas ni, kita namakan ya. Pertama sekali kita labelkan. Katalah yang atas ni U, yang bawah ni V. Kita namakanlah. So U sama dengan 2X tambah 1 dan V sama dengan X kuasa 2 tolak 3. Dan kita carilah du per dx. Du per dx ni berapa? Du per dx adalah 2. Okey. Dan dv per dx adalah 2 turun bawah 2x. dv per dx ni. Dalam sebutan v ni ada berapa x? 2x. Kita turunkan 2 kat bawah, x 1 tolak 2 tolak 1 kuasa 1. Okey. So kita masukkan dalam rumus sekarang. So dy per dx v dia adalah x kuasa 2. Ikut rumus v. Okey, du per dx darab dengan 2 ditambah dengan u 2x tambah 1 darab dengan dv per dx 2x. Faham tak? Dibahagi dengan v kuasa 2. V kuasa 2 ni yang bawah ni. X kuasa 2 tolak 3 kuasakan lagi 2. Okey, faham? Dan kita ringkaskan. 2 letak kat depan. Biar nombor bulat letak di depan senang. X kuasa 2 tolak 3 tambah 2x letak kat depan. 2x tambah 1 dibahagi dengan X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey? Oh, itu bukan tolak ke? Oh, sorry. Apa dia? Bagus. Okey, bagus. Awak dah betulkan cikgu. Kenapa cikgu tambah? Sebab tadi tu banyak tambah kan? Okey, ni tolak Tolak. Sebab rumus dia tolak. Bagus. Cikgu pun tertulis saja. Sini tolak, sini pun tolak. Okey. Mesti letak bracket tolak So rumus dia 2x kuasa 2. Rumus yang ini guna untuk v du per dx. Boleh faham tak? Jelas tak? Okey tak? Okey, kalau dalam buku teks ni dia kembangkan lagi apa semua dia sampai dah dia. Kalau awak nak kembangkan lagi pun boleh. Macam ni kan dia darabkan balik Tapi memadai. Kalau awak tak nak kembangkan pun awak memadai macam ni saja. Sebab saya risau bila awak kembang nanti nanti awak salah. Awak yang salah nanti Okey. So kalau nak kembang boleh macam kat dalam buku ni kan. Dia kembangkan maknanya dia darab masuk ni. 2 darab x kuasa 2 kan. 2x kuasa 2 tolak 6 tolak 4x tambah 2x. Okey. Kemudian dia faktorkan lagi. Pun boleh. Okey. Macam ni pun boleh. Okey. Untuk peringkat awal ni saya ajar dulu begini. Okey, jelas ya? Boleh faham? Boleh betul. Betul. Okey, bagus. Betul hasil bahagi. Okey, seterusnya tengok soalan B. Dia beri pembuktian ni. Diberi y sama dengan x per punca kuasa 4x tolak 1. Tunjukkan bahawa dy dx adalah, ini tunjukkan. Maknanya awak carikan sajalah. Carilah dy dx untuk ini. Okey. Contoh. Ini buktikan tapi kita tengok. Boleh buktikan ke tidak? Okey. Soalan dia x, y sama dengan x per berapa? Punca kuasa 4x tolak 1. Bila ada punca kuasa, awak mesti tukarkan kepada apa? Kuasa setengah. Dia memang suka bagi awak punca kuasa ni. Okey? Saja nak bagi awak susah kan? So kita buktikan, adakah dia sama dengan ni? Dy dx dia sama tak dengan ni nanti? Dapat tak macam ni? So awak biarkan dulu sebelah kanan tu, dy dx ni awak biarkan dulu, kita buat saja dy dx yang pertama. Okey, kita tahu yang pertama rumus dia u, ini katalah u, yang ini katalah v. So u sama dengan x. So du per dx adalah 1. V adalah yang bawah tu. 4x tolak 1 kuasa setengah. dv per dx adalah setengah darab 4x tolak 1. 4x tolak 1 kuasa negatif setengah darab dengan 4. Betul tak? So awak akan dapat 2 4x tolak 1 kuasa negatif 1 per 2. So kita pemudahkan dy per dx
V dulu. V adalah yang ini. Ni V. 4x tolak 1 kuasa setengah. Du per dx 1 tolak u berapa u? X. dv per dx 2. 4x tolak 1 kuasa negatif setengah. Okey, kita pemudahkan. Sekarang akan dapat 4x tolak 1. Ini belum sudah. Dibahagi dengan v kuasa 2. V kuasa 2 apa? V ni kan? V kuasa 2, nombor ni bila kita kuasakan 2, dia akan dapat apa? Hilanglah punca kuasa tu kan? Punca kuasa tu hilang. Okey, dah tak ada kuasa 2. Maknanya dia akan jadi kuasa 1 saja. Bila kita kuasa 2 kan? Okey, so kita akan dapat kat sini 4x tolak 1 kuasa setengah tolak dengan 2x 4x tolak 1 kuasa negatif setengah dibahagi dengan 4x tolak 1. So macam mana kita nak pemudahkan ni supaya kita dapat dalam bentuk macam ni. Kuasa berapa tu? Kuasa 3 kuasa 3. Macam mana? Kuasa 3. Okey, ini kuasa setengah. Ini kuasa setengah kan? Ini kuasa negatif setengah. Negatif setengah boleh turun ke bawah. So yang ini awak akan dapat punca kuasa 4x tolak 1 balik. Ini kita nak pemudahkan. Sini 2x. Okey, yang ini adalah apa? 4x tolak 1 didarab dengan punca kuasa 4x tolak 1. Sebab kuasa negatif setengah saya turunkan ke bawah. Okey? Pemudahkan balik. So, bila ada kat bawah ni macam ni, samakan sebutan kat bawah. Samakan sebutan kat bawah. Okey? Dia akan dapat berapa? Dia punya jawapan mesti 2x tolak 1 So macam mana dapat ni? Sebab ada idea. So ini kuasa 1, ini kuasa setengah. Ini kuasa setengah lah, cikgu bagi kuasa setengah supaya cikgu pemudahkan. Cikgu nak tunjuk bagaimana. Okey. Okey, ini kuasa setengah Kuasa setengah. Ini kuasa 1. Ini nombor dia sama. Bila nombor dia sama, kita buat apa? Kita boleh tambahkan indeks dia. 1 tambah 1/2. So 4x tolak 1 kuasa 3/2. Betul tak? So kat sini masih lagi 4x tolak 1 kuasa setengah. Okey, tolak dengan 2x. So ini kita boleh keluarkan satu-satu. 4x tolak 1 kuasa setengah dibahagi dengan 4x tolak 1 kuasa 3/2. Tolak dengan 2x per 4x tolak 1 kuasa 3/2. Okey. Setengah tolak 3/2 berapa? 1/2 tolak 3/2. Berapa? 1 tolak 3. Negatif 2/2. So awak akan dapat negatif 1. So dia akan dapat yang ini sajalah. 1. 1 per 4x tolak 1 kuasa negatif 1. Tolak 2x per 4x tolak 1 kuasa 3/2. Macam tu lah. So yang ini awak naikkan balik ke atas lah. Cuba buktikan boleh tak? Cuba buktikan kat sini. Kat sini kalau dia buktikan dia bahagi-bahagi lagi macam ni kan. Ada cara dia tu. Punca kuasa 2. Okey, 2x tolak 1. Okey, boleh tak? Boleh tak awak buktikan ni? Sambung balik kerja cikgu. Sambung balik ni. Buktikan awak nak guna cara ni pun boleh, nak guna cara buku tu pun boleh. Okey. Boleh tak? Betul tak? Okey. Ada soalan nak tanya? Boleh buat tak pendaraban dengan sekarang ni cikgu cuma ajar pendaraban dengan hasil darab dengan hasil bahagi rumus dia. Setakat ni boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Betul. Okey, kalau boleh faham bagus. Okey. Ya.
Boleh tunjuklah lagi satu contoh ke cikgu? Satu lagi example okey tak. Okey, satu lagi contoh. Contoh mana yang kita belum buat lagi? Hasil bagi contoh 8 dah buat. Dalam soalan tu cikgu. Dalam soalan. Mana? Cari dy dx. Okey ni, latihan 2.5 ni. Awak nak hasil tambah ke hasil bagi? Hasil darab ke hasil bagi? Bahagi cikgu, bahagi. Bahagi. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan dia mencari keceronan tu. Okey, tengok nombor 5 ni. Latihan 2.2 muka surat 47. Nombor 5 ni. Muka surat 47. Ni cuba baca nombor 5. Ni dy dx bagi fungsi. Saya padam ni dulu sebab tak cukup space dah. Okey, baca seorang. Nombor 5. Nombor 5. Seorang tolong baca. Siapa boleh baca? Darwin Kumar. Darwin Kumar boleh baca? Ada ke tak ada Darwin? Ada ke tak ada ni? Hello. Soalan nombor 5. Baca. Ada cikgu. Darwin baca Darwin. Line slow. Line slow, suara awak tak slow kan? Cuba baca, cikgu nak dengar. Lama tak dengar suara awak ni. Siap. Cik, cepatlah, tak boleh on mic pula. Darwin Kumar tak boleh. Darwin Kanapati? Boleh? Menyampuk tadi. Darwin boleh kan? Cepatlah dengar, saya nak dengar suara garau sikit kat dalam ni. Selalu bising dalam kelas, cepat. Cepatlah. Darwin. Darwin, okay, boleh. Diberi dy per dx bagi fungsi y bersama dengan ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah 3 pada titik kurungan 1 4 ialah 7. Tarik nilai. Ya. Soalan dia apa? Darwin, hilang dah suara. Hilang dah. Okey, cari nilai A dan B. Okey, soalan 5 ni adalah soalan keceronan soalan ni fungsi awak tengok. Ini adalah kuasa 3, betul? Kuasa 3, katalah. Gambaran dia macam ni. Cikgu tunjuk. Kegunaan untuk dy dx ni. Kuasa 3 kan? Katalah macam ni lah gambar kuasa 3 awak. Ini adalah graf. Ingat tak? Kuasa 3 macam ni kan, bentuk macam cacing kan? Dan C dia adalah 3. C dia 3. Okey, diberi dy dx bagi fungsi y sama dengan ax kuasa 3. Fungsi dia adalah y sama dengan ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah 3. Pada titik 1, 4. Katalah titik 1, 4. 1, 4 kat sini lah. Okey, so dia ada satu keceronan lah. So ada keceronan kat sini. Inilah garisan dia. Awak anggaplah benda ni bersambung Okey, keceronan dia adalah 7. Ini makna dy dx ni adalah M. Diberi dy dx adalah keceronan bagi fungsi y sama dengan 2x kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah 3 pada titik 1, 4. Keceronan dia adalah 7. Ini yang cuba disampaikan awak boleh salin soalan ni. Awak boleh tengok ini sebenarnya yang dia nak sampaikan dalam soalan tu. Awak kena fahamlah bentuk dia. Oh, ini sebenarnya. So M dia adalah 7. Maka yang diberi tu dia dah beri dah. Dy dx tu adalah keceronan adalah 7. Pada titik 1, 4. Okey, faham tak? So persamaan yang diberi adalah y sama dengan ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah 3. Okey, faham? So ini adalah persamaan.
keceronan yang persamaan lengkungan ini. So kita cari dy dx dia. Dy dx adalah 3 turun kat bawah A x kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 tambah 2 turun ke bawah, kita bezakan 2b x kuasa 1 lah, tambah ini tak ada. Ini adalah dy dx dia. Ini adalah keceronan dia. Faham? Faham? Faham tak? Ini adalah keceronan dia. Dan keceronan dia adalah bersamaan dengan berapa dalam soalan tadi? Bersamaan dengan 7. Sama dengan 7. Macam tu. Faham? Pada titik, ini awak gantikan lah. Ini soalan-soalan macam ni memang biasa soalan SPM akan keluar. Awak gantikan. Ini adalah koordinat X, yang ini adalah koordinat Y. So awak gantikan lah. Untuk koordinat X, dia suruh cari apakah titik A dan titik B kan. So awak carilah. 3A kita tak tahu. Tapi pada X sama dengan 1. Ikut koordinat dia. Kuasa 2. Tambah 2B kita tak tahu. X dia masih lagi 1. Sama dengan 7. So kita akan dapat 3A tambah 2B sama dengan 7. Ini persamaan pertama. Faham? Faham? Ini adalah keceronan. Keceronan. Persamaan pertama. Persamaan kedua, kita boleh gantikan pada ni. Pada persamaan asal ni. Sebab Y ni kita belum ganti kan? Betul tak? So kita gantikan Y sama dengan 4, X sama dengan 1 untuk membentuk satu lagi persamaan. Okey, gantikan. Sekarang daripada persamaan yang ini. Daripada persamaan yang ini. So Y sekarang adalah 4. Sama dengan A tadi 1. X sorry. A kita tak tahu. A kita nak cari. A kita nak cari. Yang kita nak cari A. And then 1 kuasa 3A tambah B kita tak tahu. Tapi 1 kuasa 2 tambah 3. So awak akan dapat A tambah B tambah 3 sama dengan 4. Jadi rumus dia dekat sini. A tambah B sama dengan 4 tolak 3, 1. Okay. Awak boleh tulis macam ni lah. A tambah B sama dengan 1. Ini persamaan 2. Faham tak? So kita boleh gantikan atau kita boleh masukkan persamaan 1 dengan persamaan 2. So masukkan, katalah awak masukkan persamaan 1 dalam 2 pun boleh. Ataupun persamaan 2 ni awak darab dengan 3. Nak matikan A. So dapat 3A tambah 3B sama dengan 3. So gantikan, masukkan dalam ni. Nak kena tambah ke tolak? Persamaan 1 tolak persamaan 2. Persamaan 1, 3A. Tolak 3A, habis. Sekarang 2B tolak 3B sama dengan 7 tolak 3. Negatif B sama dengan 4. So B sama dengan negatif 4. Faham? Faham tak? Ya, faham. Okey, dan sekarang nak cari A. A tambah B sama dengan 1 daripada persamaan 2 tadi. So B sama dengan negatif 4. A tolak 4 sama dengan 1. A sama dengan 5. Okey. Jadi awak dapatlah jawapan dia. A sama dengan 5, B sama dengan negatif 4. Ini kegunaan, ini salah satu kegunaan pembezaan. Okey, kita boleh mencari nilai, mencari titik A dan titik B untuk graf fungsi. Faham? Ini soalan 5. Okey, soalan 5. Cikgu dah buatkan dah. Jelas Jelas tak? Ya cikgu, jelas. Okey. Okey, kalau faham, okey, nanti soalan ni awak salin balik Soalan ni saya suruh awak buat dan awak mesti salin balik ni. Kalau nak ambil gambar pun boleh ni. Ambil gambar pun boleh. Okey. Boleh ambil gambar. Ini soalan berapa ni? Nombor 5. Okey. Salin balik soalannya sebab dia adalah salah satu kegunaan dia. Okey, so awak punya latihan. Ini sampai muka 48. Yang ini sampai muka 48. Okey. Saya nak awak buat latihan Kendiri 2.5. Okey. Latihan Kendiri 2.5.
Okey, nombor 1. Ni hasil bahagi, ni hasil darab kan. Nombor 3, cari kecerunan tangen. Yang ni nanti saya tunjukkan. Okey, nombor 4, nombor 5. 1, 3, 5. Okey. 1, 3, 5 and then itu latihan 2.5. Latihan 2.2. Latihan 2.2 ini hasil bahagi kan. Ada pi. Okey. Tadi nombor 5. Nombor 5 ni buat Dan hasil bahagi nombor 8. Nombor 5, nombor 8, nombor 6. 5, 6, 8. Dan satu lagi 9. Okey, boleh tak? Kerja rumah awak. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey tak? Boleh kan? Lama kan? Seminggu kan? Okey. Saya nak tunjukkan nombor 4 ni. Cari kecerunan tangen. Nombor 4. Ni soalan dia. Cari kecerunan tangen. Boleh tak saya? Saya nak salin soalan ni. Salin soalan ni. Oh, dia pergi sini Okey, boleh lah. Ini soalan dia, nombor 4 tadi. Nombor 4 tadi. Cari kecerunan tangen. Ini macam tadi juga, nombor 4. Cari kecerunan tangen pada lengkung. Okey, lengkung yang diberi adalah Y sama dengan X. Punca kuasa X kuasa 2 tambah 9. Di mana pada X sama dengan 4. Mana dia dah beri dah. Titik koordinat dia X sama dengan 4. Dia suruh cari M. M dia suruh cari, maknanya dia suruh cari dy per dx. Bila dia suruh cari kecerunan ni, maknanya dia suruh cari dy per dx. Faham tak? So yang ini adalah hasil darab. Sebab ada dua ni. Hasil darab. So awak namakan U, satu lagi V. So U sama dengan X, du per dx sama dengan berapa? 1. And then V sama dengan X kuasa 2 tambah 9 kuasa setengah So dV per dx adalah setengah X kuasa 2 tambah 9 kuasa negatif setengah. Okay. Dan dia suruh cari kan dy dx kan. So dy dx adalah V apa? Nak letak punca pun boleh. X kuasa 2 tambah 9 kuasa setengah du per dx 1 tambah u dia x dv per dx dia adalah 1 per 2 x kuasa 2 tambah 9 kuasa negatif setengah dibahagi dengan v kuasa 2. V kuasa 2 ni adalah x kuasa 2 tambah 9 kan. Punca kuasa ni bila kita kuasakan 2 dia akan mati. So dia akan dapat X kuasa 2 tambah 9 saja. Sebab formula dia V kuasa 2 kan. Formula dia V kuasa 2. So yang ni kita boleh permudahkan lah. Setengah, okey, yang ini aku akan dapat punca kuasa. Punca kuasa. Okey, X kuasa 2 tambah 9 kuasa setengah tambah X per 2 X kuasa 2 tambah 9 punca kuasa kuasa setengah dibahagi dengan X kuasa 2 tambah 9. Okay, so apakah M dia? Nak cari M. Okay, nak cari M awak gantikanlah sebab dia nak X sama dengan 4 kan. X sama dengan 4 ni, dia nak ni pada X sama dengan 4. Pada X sama dengan 4. So awak gantikan setiap X awak gantikan dengan 4. So awak akan dapat 4 kuasa 2 tambah 9. Puncakan lah, puncakan kuasa lah, senang Okay, tambah 4 per 2
4 kuasa 2 tambah 9. Punca kan? And then dibahagi dengan 4 kuasa 2 tambah 9. So berapa dapat ni? Tekan kalkulator. Berapa dapat? 5 tambah Berapa? Saya kena. Nampak tak? Cuba tekan. 5 tambah 4 kuasa 2, 16 tambah 25. 5. Okey, sini 5 kan? Okey, 5 tambah 4 per 2 darab 5 kan? Per 16, 25. So berapa dapat? 5 tambah 4 per 10. 5 tambah 4 per 10 kan? 10. Tak dapat. Macam mana? 5 tambah 4 per 10. Okey, berapa dapat? 5 27 per 5. So awak dapat kat sini 27 per 5, awak bahagi lagi dengan 25. So maknanya 27 per 5. Kalau bahagi 25 macam ni kan, bahagi tukar tanda jadi darab. 27 per 5 darab 1 per 25. So dapat apa? And then awak bahagi ya, cuba bahagi 25. 27 1 per 27 per 125. Betul tak? So itulah kecurunan dia. M dia. So M sama dengan 27 1 per 25. Okay? Boleh faham tak? boleh. Senang ke susah? Okay tak? Boleh faham tak? Okey, boleh faham cikgu. Okay, boleh faham? Okay, bagus. Okay, pembezaan prinsip kedua nanti minggu depan saya akan masuk. So itu sahajalah awak punya latihan tadi. Tadi cikgu dah bagi contoh tadi kan. Contoh yang cikgu bagi ni pun awak buat ya. Tadi ni, yang baru ni tadi. Latihan mana tadi? Latihan mana tadi? 2 point. Ya. Nombor 4 ni. Yang tadi ni. Yang cikgu buat tadi ni awak buat. Masukkan So latihan 2.5, nombor 1, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kerja rumah. Dan latihan 2.2, nombor 5, 6, 7, 9. Okey, itu saja. Ada soalan nak tanya lagi tak? Saya ada bagi nama 2 orang hari tu. Dah hantar nombor orang BKP. Zuraiha dengan siapa? Zuraiha dengan siapa itu saya bagi? Nama 2 orang. Zuraiha ada tak ada? Zuraiha tak ada ni. Hilang. Tak dapat dikesan. Okey. Lepas tu ada nama-nama yang saya bagi tu, awak bersedialah nanti untuk ambil wang RM100 Ada nama yang saya baru bagi hari tu. Wang RM100 boleh ambil. Okey, nanti cikgu akan bagi tarikh dia bila. Standby lah. Sama ada kena parent yang datang ambil Okey, ada soalan lagi nak tanya? Boleh tak? Boleh faham tak? Sekarang betul. Kalau boleh faham bagus. Ini sekarang kita adalah kita dah masuk sikitlah penggunaan pembezaan kan. Okey. Penggunaan pembezaan. Kita dah masuk sikit dah. So saya harap awak buatlah latihan yang cikgu bagi ni. Latihan-latihannya awak tolong buat. Dan yang belum buat modul tu, hari Isnin nanti datang sekolah, ambil dan buat dan hantar sebelum hari Jumaat. Boleh Sebab cikgu akan masukkan markah awak dalam PBD ni. Nama dah ada dah, tinggal masukkan markah saja. Yang mana dah hantar tu memang saya tak pulangkan lagi buku awak sebab saya nak beri markah untuk PBD awak ni. So, cikgu tinggal tulis je ni.
Amak Aburah ni berapa dapat? 1 ke 2 ke 3 ke? TP1 ke TP2 ke kan? Semua bergantung kepada penguasaan awak ni. Ni geometri koordinat ni. Boleh buat ke tak boleh buat? Macam ni saya cikgu nak tahu awak boleh buat ke tak boleh buat. Awak senyap. Diam 1000 bahasa kan. Okey, cikgu tak tahu. Okey, ada soalan lain tak? Ada soalan lain nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, okey, cikgu boleh habiskan kelas cikgu sekarang. Betul, tak ada soalan nak tanya? Dah ambil gambar dah semua ni? Okey, boleh share dalam grup yang belum bangun tu, tolonglah hai. Jam pukul berapa dah tak bangun-bangun lagi ni. Okey. So awak tolong buat latihan cikgu bagi. Dan yang belum buat modul tolong hantar segera. Okey, kalau tak ada apa, cikgu habiskanlah kelas kita hari ni. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.